some other try. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okay. So kita akan start lebih kurang jam 9 malam nanti. Okay, kita ada lagi 6 minit sebelum kita mulakan sesi kita pada belah malam nanti. Dan kita ada tetamu jemputan iaitu dikenali sebagai Mr. Flaha daripada Third Eye Trader. Dia juga adalah salah seorang partner lah di A Markets dan beliau akan menerangkan sedikit sebanyak perkongsian tentang ilmu dia di dalam dunia trading dan saya akan mulakan dulu sesi saya pada belah malam ini iaitu berkenaan fundamental analysis di mana ada dua berita penting yang telah pun berlaku beberapa hari yang lalu iaitu FOMC dan juga BOJ punya decision. Jadi saya akan terangkan macam mana kita nak kaitkan apa data ini dan juga daripada sudut fundamental kepada technical untuk tempoh jangka masa panjang. Kerana perlu faham di mana fundamental analysis ini digunakan untuk menganalisa tempoh jangka masa panjang, bukan tempoh jangka masa yang singkat. Jadi disebabkan oleh itu, kita kena melihat daripada pelbagai sudut. Dan saya akan terangkan sedikit sebanyak macam mana kita nak apply, macam mana kita nak tahu news itu news yang harus kita fokus ataupun patut kita ignore dan sebagainya. Okay? So, beri saya sedikit waktu sebelum kita mulakan sesi kita pada belah malam nanti, uh, pada jam 9 malam nanti. Okay?
Alright, Assalamualaikum dan selamat petang. Tersasul pula nak sebut selamat pagi kan. Okay, so selamat petang semua. Assalamualaikum dan selamat datang ke A-Markets webinar pada belah malam ini. Dan kita ada tetamu jemputan iaitu Mr. Flaha daripada Third Eye Trader. So kejap lagi kita akan mulakan sesi kita pada jam 9 malam. Buat masa kini kita masih lagi tunggu yang lain ataupun kawan-kawan kita yang lain untuk join bersama dengan kita pada belah malam ini. So minta bersabar sebentar dan kita akan mulakan sesi kita pada jam 9 malam. Dan for those yang dah ada dekat dalam ni, terima kasih kerana sudi untuk memasuki ke dalam sesi pembelajaran kita pada belah petang ini. Okay, so kita akan jumpa sebentar lagi. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat petang dan terima kasih kerana join sesi webinar kita pada belah malam ini. Walaupun ramai yang baru berbuka puasa ataupun mungkin tergesa-gesa balik nak tengok kan webinar. Okay. Alright, so tak apa. So sesi pada belah malam ini kita nak buat sesi santai-santai je lah tak ada formal-formal sangat. So pada belah malam ini saya akan menjemput salah seorang speaker dan juga partner daripada A-Markets juga, iaitu dikenali sebagai Mr. Flaha lah daripada Third Eye Trader. Okay. Lebih kurang macam nama saya kan, The Eye of Chantis kan, lebih kurang. Okay. Alright. So kita akan jemput dia untuk memberi sedikit sebanyak ucapan dan memperkenalkan diri dia dulu. Dan sebelum saya mulakan sesi saya dahulu pada belah malam ini, berkenaan tentang fundamental analysis, di mana saya akan menceritakan apa yang berlaku pada minggu ini dan juga pada minggu lepas, di mana keputusan FOMC telah pun keluar dan juga keputusan BOJ yang keluar daripada negative territory, dan apakah kesan dia terhadap acuan yen, dan juga keputusan FOMC apakah kesan dia terhadap pasaran komoditi dan juga pasaran indeks di Amerika Syarikat. Alright, jadi sebelum kita mulakan sesi kita pada belah malam ini, saya menjemput Mr. Flaha untuk memberikan sepatah dua kata dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Ziad. Ya, Waalaikumsalam. boleh. Boleh. Cikgu Riyad. Ya, saya. Cikgu Adi lah. Dia lebih dikenali sebagai Cikgu Adi. Okay? Cikgu Adi dan semua sahabat-sahabat trader yang ada pada malam ni. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih atas jemputan ini untuk bercakap bersama dengan... Ini sebenarnya satu jemputan terhormat ni. Bila Cikgu Adi menjemput untuk bercakap dengan beliau atas satu pentas. Saya sangat-sangat nervous tau bila dapat peluang macam ni. So kalau tiba-tiba saya ada A-U-I-A-U tu, saya minta maaf lah ya. No worries. Okey, nama saya Kamil Azwar bin Abdullah. Dalam industri trading lebih dikenali sebagai Mr. Flaha dan saya merupakan pengasas kepada Third Eye Academy. Okey, dan berpengalaman memulakan trading pada tahun 2013 dan sehingga kini alhamdulillah masih orang kata bertahan dalam industri tanpa ada rasa give up lah. Jadi sepanjang tempoh tu banyak yang kita dah cuba daripada SNR macam-macam lah, tapi fokus saya memang kepada technical analysis semata-mata. Bukan saya menolak fundamental, tidak,
Tapi memang fundamental ni biarlah yang pakar yang menjelaskannya. Jadi saya hanya fokus kepada technical analysis semata-mata, insyaAllah. Itu saja, cikgu. Alright, thank you, Mr. Flaha. Okay, Ringkas, so eh? apa dia? Ringkas boleh, ringkas. Ya, boleh, boleh. Alright, so pada belah malam ini sesi kita mungkin dalam 1 jam 1 jam setengah gitulah. Okey. Jadi saya akan mulakan sesi saya pada belah malam ini dahulu, dan seterusnya di follow oleh Mr. Flaha lah. InsyaAllah. Dia akan buat webinar berkenaan technical analisa. Saya akan cover kepada fundamental. Jadi sesi pada belah malam ini fundamental analysis, di mana slide-nya tak banyak pun. Saya akan menerangkan sedikit sebanyak daripada sudut apa yang sudah pun berlaku dan juga macam mana kita nak kaitkan daripada sudut technical juga. Dan ini adalah untuk tempoh jangka masa panjang dan bukannya tempoh jangka masa singkat. Kena faham, berita-berita berkenaan tentang interest rate ini adalah untuk tempoh jangka masa panjang. That's why kita boleh projection apakah yang akan berlaku dekat dalam mata wang sesebuah negara berdasarkan dasar monetary mereka untuk tempoh jangka masa panjang. Sama ada dia nak mengukuh kuat ataupun dia nak weaken. Alright. Okay, so apa yang berlaku pada minggu lepas ataupun minggu ini juga? Okay, yang pertama, Federal Reserve, apa keputusan dia? Federal Reserve remain interest rate at 5.5%. And what is the impact to commodity prices and index di Amerika Syarikat ataupun emerging market di seluruh dunia dan sebagainya. Jadi, saya ingin menerangkan di mana kadar faedah daripada Federal Reserve yang masih lagi dikekalkan dalam kadar yang agak tinggi, iaitu pada 5.5%, dan saya tak rasa yang Federal Reserve akan menaikkan lagi lah. So this is what we call, dia dah mencapai peaks, okay? Dan kalau kita lihat daripada sudut technical analisa pun, kejap lagi saya akan tunjukkan di trading view, US interest rate sudah pun mencapai yang tertinggi, okay? Dan kita jangkakan akan berlakunya kejatuhan ataupun penurunan nilai di dalam kadar faedah ini secara berkala sebanyak 3 kali pada tahun ini, seperti mana yang dimaklumkan oleh Federal Reserve. Jadi, kalau kita lihat keputusan FOMC 5.5% remain unchanged, okay? Dan apa yang berlaku kepada pasaran komoditi emas? Okay, yang pertama, sebenarnya kalau kita lihat daripada sudut intermarket analysis, daripada sudut teknikal dan daripada sudut pemahaman di dalam fundamental, sekiranya kadar faedah masih lagi kekal dalam keadaan yang tinggi, ianya sebenarnya akan memberi impak negatif kepada pasaran komoditi emas. Tetapi apa yang berlaku sebelum dan juga selepas keputusan FOMC keluar? Paras harga komoditi emas melonjak tinggi, membuat satu lagi all-time high. Tetapi apa yang berlaku pada tempoh hari? Saya sebenarnya sudah pun membuat satu analisa di mana kalau boleh tengok balik saya punya analisis pada tempoh hari 20 hari bulan. Saya terang-terang sudah pun menulis di mana kalau kita lihat dekat sini, kat sini saya tulis komoditi emas didagangkan rendah semalam. Okey, ini beberapa hari yang lalu sebelum keputusan FOMC keluar pada jam 2 pagi, dengan pembentukan penutupan pasaran semalam yang lebih tinggi berbanding hari yang sebelumnya, menjadi petanda awal potensi perubahan arah trend. Trend pada waktu tersebut daripada bullish has turned to bearish. Dan kalau anda dapat lihat dekat sini, saya tulis apa? Saya tulis trough ni, this is the last trough. Trough yang baru lebih tinggi daripada trough yang sebelumnya. Jadi dia dah bagi tahu kita hint awal sebelum keputusan FOMC keluar, technical dah bagi tahu dulu apa yang bakal berlaku kepada komoditi emas ini. Apabila keputusan FOMC keluar, gold terus naik ke atas. Tetapi macam mana kita as a trader boleh identify dahulu benda ni sebelum news keluar? Kena ingat, news create volatility, not a direction of a trend. That's why kalau anda dapat lihat pada hari ini dan juga semalam, terdapatnya kenaikan, tiba-tiba hari ini dia erase semula. Penurunan berlaku. News create volatility.
not a direction of the market. The direction is clearly shown that it has changed from bullish to bearish. But kita dah boleh identify apa yang berlaku dalam tempoh jangka masa yang terdekat sebelum keluarnya berita FOMC, di mana trough ini memberitahu kita lebih awal di mana akan berlakunya kenaikan sebelum keputusan FOMC keluar. Kerana kalau kita nak trade, kita kena faham daripada sudut market structure. Kalau pada tempoh hari, trough ini, close bawah ni, memang dia nak bearish lagi. Saya ada sell pada tempoh hari. Tetapi pada belah pagi itu, saya dah tulis dah. Di dalam analisa market outlook saya dah menulis market outlook ni sejak saya dengan broker-broker yang lain lagi pun. Sejak tahun 2019. Anda boleh cek dekat dalam saya punya Telegram, pergi scroll saya punya media tu, dokumen tu dekat dalam Telegram saya, boleh tengok dengan broker mana saya kerja. Saya tak bolehlah sebut sekarang kan, sebab saya tengah kerja dengan syarikat ni. Jadi kena apa orang panggil, kena hormatlah juga kan, kita tak boleh nak sebut. Tapi anda boleh cek di mana saya bekerja, di broker apa yang saya pernah bekerja. Saya menulis setiap hari, beratus-ratus, mungkin dah dekat nak beribu analisa yang saya buat, dan ada student saya yang pernah compile saya punya analisa, dan long term, this is what we call a long term projection, 90% semua hit target, especially CHM JPY, GJ, long term saya bagi tahu berapa saya punya target. Lepas tu Bitcoin, berapa saya punya target. Itu semua saya buat analisa tempoh jangka masa panjang. Boleh refer balik ke dalam saya punya analisa. So apa yang saya nak sebutkan dekat sini, macam mana kita boleh detect benda ini bergerak lebih awal berbanding daripada keputusan daripada sudut fundamental yang keluar, adalah dengan melihat daripada sudut teknikal. Kena faham, teknikal adalah leading indicator kepada fundamental. Fundamental ini hanyalah mempercepatkan pergerakan pasaran, tetapi ianya tidak membuat satu kenaikan ataupun trend disebabkan oleh fundamental, tidak. Okey. Kalau kita tengok kalau kita lihat berita-berita short term, sebagai contohnya laporan CPI, PPI yang keluar secara bulanan, ataupun ada berita yang keluar setiap hari yang memberi impact dalam apa orang panggil medium to high punya impact, ianya hanya memberi satu short term reaction. Okay, sometimes kalau you tengok market tu volatile, dia naik and then suddenly dia tutup, close. Kalau you menggunakan candlestick, you akan nampaklah weak saja. Okay, itu kita panggil dia volatility dekat dalam pasaran. Okay, tetapi dia still close ataupun close below the trough ataupun close above the peaks, and then it creates a new trend, ataupun dia akan create trend dia sedia kala ni. Okay, so that's why kalau you nak trade, first based on technical, second based on fundamental, third check with intermarket analysis. Macam mana kita nak kaitkan daripada sudut fundamental, daripada sudut technical dan juga intermarket analysis. Bila you ada ketiga-tiga benda tu, then baru you boleh trade dengan lebih tenang lah, kita panggil. Okay, okay, now lagi satu, dekat dalam penulisan saya dekat Market Outlook sebelum FOMC ni sangat jelas lah. Saya dah bagi tahu awal, saya type jam 10 pagi, saya buat Market Outlook 11.30 pagi, FOMC keluar 2 pagi pada esok harinya. Macam mana saya boleh tahu? Macam mana saya boleh menulis dengan confidentnya? Okay? Dengan pembentukan sekian menjadi pendada awal, perubahan arah trend, dan kemungkinan juga harga akan didagangkan secara tidak menentu. Because of, saya bagi tahu macam tu, because of setiap kali keluar news yang penting ini akan berlaku volatility dalam pasaran. Okay? Now, second, disebabkan oleh kejatuhan nilai dekat dalam US 10 yield, kadar faedah bond jangka masa 10 tahun ini juga menjadi salah satu petunjuk awal di mana komoditi emas akan didagangkan secara positif. Okay? That's why saya sebagai technical analisa, fundamentalist dan juga intermarket analysis membuat satu keputusan di mana di dalam market outlook saya tulis, okey, pada belah malam ini ada potensi untuk dia melakukan kenaikan. Kita tak boleh cakap confirm dia naik, tak boleh.
Saya hanya boleh menganalisa berdasarkan pengalaman saya menggunakan technical analysis, fundamental dan juga intermarket analysis, di mana saya mengaitkan pasaran di antara kadar faedah bond jangka masa 10 tahun, act as a leading indicator to commodity prices. Okay. Dia dah bagi tahu kita hint, this is peaks. Okay. Dan dia buat apa? A lower series of peaks and trough. And then dia kena breakout daripada this technical support dan juga dynamic SNR. Barulah kita ada confirmation yang kalau US 10 yield ini jatuh, there is a chances of gold prices will rebound to the upside. So apa yang berlaku? Memang betul pada belah malam itu berlakunya kenaikan dekat dalam paras harga komoditi emas. Okey? Tetapi analisa hanyalah analisa. Kita tak boleh nak cakap benda ni confirm jadi. Kalau kita cakap benda ni confirm jadi, then kita panggil dia sebagai Pygmalion effect. Di mana ataupun kita panggil dia sebagai apa nama lagi satu um, sekejap saya cuba ingat nama lagi satu. Saya dah lupa. Nanti kalau saya ingat saya akan bagi tahu. Di mana benda yang kita analyze tu terjadi dan orang akan ikut dan benda tu akan berkait rapat dengan keputusan daripada orang yang lain juga. Okey, itu maksud dia. Tetapi nanti saya akan jelaskan apakah itu Pygmalion effect kalau saya ingat nama yang lagi satu. Okey. Now, so kita get back balik kepada kita punya kita punya topik asal ni. So apa yang berlaku sebenarnya? Apa yang berlaku? Apa yang boleh berlaku dan bakal berlaku? Kadar faedah sekarang ini pada 5.5%. Kena ingat, komoditi emas, okey. Ramai kan trader yang trade emas kan. Okey. Komoditi emas amat sensitif dengan kadar faedah ataupun interest rate. Kadar faedah yang tinggi boleh memberi tekanan kepada komoditi emas. Kerana apa? Kerana komoditi emas ini dianggap sebagai asset non-yielding, okey, ataupun dalam bahasa Englishnya non-yielding asset, okey, aset yang tidak memberikan sebarang bentuk pulangan daripada segi faedah. Kalau you beli pada harga 1,000, you kena jual balik pada harga 1,500 baru you buat keuntungan. Dia tak ada pun bagi you, you beli harga 1,000, besoknya dia bagi you dividen 10%, tak ada, ataupun next year bagi dividen 10%, tak ada. Ini bukan instrumen yang macam tu. Okay, so that's why bila instrumen-instrumen yang memberikan return daripada segi faedah dan risiko yang lebih rendah, kita namakan dia sebagai fixed income asset, ianya menjadi pilihan pelabur untuk memasuki ke dalam instrumen tersebut berbanding daripada pasaran komoditi emas. That's why saya cakap di mana komoditi emas ini amat sensitif dengan kenaikan kadar faedah dan juga penurunan kadar faedah. Jadi apabila Federal Reserve mengumumkan remain, that's mean no changes ataupun unchanged in dia punya interest rate, apa yang berlaku kepada komoditi emas? Terdapatnya market reaction. Kita panggil dia lebih kurang sebagai market action discount everything. Setiap apa yang berlaku dekat dalam pasaran akan memberi impact sama ada negatif ataupun positif ke dalam harga. Okey, itu kita panggil dia sebagai market action discount everything. So apa yang berlaku selepas keluarnya berita FOMC? Boom, naik. Tetapi teknikal dah beritahu awal dia akan naik. Tetapi sama ada korang faham ataupun tidak, bagaimana nak orang panggil nak apply daripada sudut teknikal dan kaitkan dengan fundamental. Okey. So kalau you faham daripada sudut teknikal yang saya tunjukkan tadi, di mana pada belah pagi saya dah dapat identify that the market will move to the upside. Pada belah malam ataupun jam 2 pagi berita keluar, boom, naik terus. Tetapi kena ingat, itu kemungkinan adalah reaction untuk sementara waktu disebabkan oleh berita tiada kenaikan lanjutan dan juga penurunan lanjutan dekat dalam kadar faedah. Jadi apabila tiada kenaikan, sekiranya Fed menaikkan kadar faedah, sudah pasti akan memberi tekanan kepada komoditi emas. Tetapi apabila tiada kenaikan dan juga penurunan di dalam kadar faedah, pelabur beranggapan harga komoditi emas pada waktu itu dalam keadaan yang murah. That's why adanya lonjakan daripada segi paras harga komoditi emas. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini? Turun balik. 2066 kan tadi.
Saya dah lupa dah. Dia naik pada tempoh hari almost 2,300. Betul tak? Okay, almost. Dan pada belah hari ini, pada belah malam ini, saya tak tengok pun tadi. Saya tengok kot 2066 tak silap saya. Okay. Apa yang berlakunya kenaikan semalam telah pun turun semula. Erase. Dia erase terus. Dan dia akan follow balik the trend. Alright. So that's why volatility, news create volatility, not a trend. Alright. Now, untuk tempoh jangka masa panjang, apa yang bakal berlaku? Yang pertama, sekiranya kadar faedah diturunkan, kita tak tahu bila, mungkin next month, mungkin 2 bulan lagi ataupun next Q2. Okay. So apa yang berlaku? Akan ada kejatuhan nilai dekat dalam USD. Kerana apabila kadar faedah diturunkan, mata wang US dollar akan weaken. Okay. Mata wang US dollar akan weaken. Dan seterusnya, apabila kadar faedah diturunkan, apa lagi yang memberikan kadar faedah? Ingat balik apa yang saya kaitkan dengan gold tadi. Gold, kalau you nak trade gold, you kena tengok US 10 yield. Apabila kadar faedah turun, ianya akan memberi impak negatif juga kepada kadar faedah bond jangka masa 10 tahun. Jadi, nilai kadar faedah bond jangka masa 10 tahun akan didagangkan rendah dan seterusnya akan menyebabkan sokongan kepada harga komoditi emas. Jadi, komoditi emas akan rebound semula bila tunggulah Federal Reserve mengumumkan penurunan kadar faedah nanti. Ianya akan melonjak ke paras yang lebih tinggi, insyaAllah. Okey, dan seterusnya, apa yang berlaku kepada indeks? Indeks ini apa? Indeks ini adalah purata saham ataupun dikenali sebagai apa? Indices lah. Okay. Kalau dekat US ada 3 major index, Dow Jones, S&P 500 dan juga Nasdaq. Ketiga-tiga ini kita panggil dia sebagai the averages. Okay. The averages ataupun dalam bahasa Melayunya purata saham. Jadi the averages ini haruslah bergerak selari di antara satu sama lain kalau berdasarkan Dow Theory Concept. Kalau saya menggunakan kejap saya buka lah trading view. Okay. So S&P 500, okay, index Amerika Syarikat buat masa kini dalam keadaan apa? All time high juga. So kita tengok long term chart. Okay. So this is long term chart which is on a monthly chart. Okay. Long term projection. Uptrend is still intact. Okay. Uptrend is still intact. Bermaksud kenaikan masih lagi berlaku di time frame yang besar. Major time frame. Kena ingat ada 3 trend. Okay. Primary, secondary dan juga minor. Okay, so this is a primary trend which is on a monthly chart, long-term chart, still in a bullish momentum. Okay, kenapa berlakunya kenaikan buat masa kini? Sepatutnya kadar faedah yang tinggi akan memberi impak negatif kepada indeks. Tetapi apa yang berlaku buat masa kini? Berlakunya kenaikan lanjutan dekat dalam indeks Amerika Syarikat. Bermaksudnya apa? Indeks ini untuk kita melihat apa? Untuk kita melihat prestasi ekonomi sesebuah negara. Jadi apabila ekonomi Amerika Syarikat masih lagi berkembang dengan pesat, bermaksud kadar inflasi masih lagi tinggi dan degil untuk turun. Jadi disebabkan oleh itu, Federal Reserve masih lagi mengekalkan kadar faedahnya untuk distort the market. Faham tak maksud distort? Bermaksud dia cuba untuk mengubah haluan pasaran untuk menjadi tidak cenderung untuk naik. Ataupun dalam bahasa yang lebih mudah faham, kenapa kenaikan kadar faedah itu dinaikkan adalah untuk menggencatkan kenaikan ataupun pertumbuhan ekonomi. Okey. So that's why pada tempoh hari apabila kadar faedah berlaku kenaikan, terdapatnya kejatuhan sementara waktu. Tetapi apabila keluarnya berita di mana Federal Reserve tidak kemungkinan besar akan menurunkan kadar faedah, kenaikan terus berlaku dekat dalam indeks sehinggalah sekarang. Kenapa boleh jadi macam ni adalah disebabkan oleh pelabur masih lagi optimis untuk melabur dekat dalam indeks buat masa kini. Walaupun all time high, dan bagi pendapat saya amat bahayalah. This is what we call as a greedy punya investors in the market right now.
Jadi kalau anda sebagai trader indeks ataupun ada yang trade saham dekat US ataupun negara-negara yang lain, anda dinasihatkan untuk berhati-hati kerana berada dekat dalam fasa yang agak bullish momentumnya pada masa kini dan akan ada profit taking. Okey. Setiap yang naik pasti akan ada penurunan. Okey. Kenapa saya tak bagi untuk buy ataupun fokus kepada buy dekat dalam indeks? Because there is no past history ataupun reference. So, agak sukar untuk kita menjangkakan ke mana arah tuju dia dan juga berapa yang paling tinggi dia akan pergi. How high is high, how low is low, kita tak tahu. Okey. Tetapi bagi pendapat saya, sekiranya anda ingin melakukan apa tu ataupun nak trade dekat dalam indeks, tunggulah dia buat apa structure untuk sell ataupun sebagai contohnya dalam keadaan bullish and then dekat sini dia buat peaks and then trough yang lebih rendah, peaks and trough yang lebih rendah, ini dah confirm daripada bullish has turn to slightly bearish. Okay, but kena tahulah macam mana dia nak buat perubahan arah trend tu. Nanti kita akan tunjukkan sedikit sebanyak macam mana kita nak identify perubahan awal arah trend. Okay, now macam saya cakap tadi, apabila kadar faedah masih lagi kekal tinggi, ianya akan sedikit sebanyak memberi impak kepada pasaran komoditi emas. Jadi pada belah hari tu, apabila FOMC keluar, apabila FOMC keluar, dia telah pun melonjak ke paras yang tinggi sekitar 2,200. Dan seterusnya pada hari ini dapatnya kejatuhan semula dan seterusnya kemungkinan besar akan berlakunya kejatuhan yang lebih lanjut ke paras yang lebih rendah. Kenapa saya cakap macam tu? Ini adalah disebabkan oleh kadar faedah masih lagi kekal tinggi dan tiada perubahan. Jadi sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada komoditi emas dan seterusnya akan memberi impak positif kepada US 10 yield ataupun kadar faedah bond jangka masa 10 tahun. Okay. So, sedikit sebanyak akan memberi sokongan lah kepada indeks kepada kadar faedah bond jangka masa 10 tahun untuk memberi tekanan kepada komoditi emas. Dan lagi satu, BOJ, Bank of Japan, telah pun keluar daripada negative territory, daripada negatif 0.10% kepada 0%. Dia menaikkan 10 basis point. Jadi apa yang kita boleh jangkakan di mana satu hari nanti, bukan sekarang satu hari nanti, yen akan mengukuh kuat. Kena ingat, yen sudah berada di dalam fasa negative territory sejak 17 tahun yang lalu. Bermaksud kadar faedahnya pada tahap negatif. Tiada kepentingan dan keperluan untuk pelabur-melabur dekat dalam mata wang yen mendapatkan short term return dekat dalam aset-aset fixed income ataupun cash. Sebagai contohnya dekat dalam fixed deposit, dekat dalam money market, dekat dalam bond dan sebagainya. Ianya tidak memberikan sebarang bentuk pulangan dari segi faedah kerana berada di paras negatif. Tetapi sekarang ni dia dah keluar daripada negative territory. Walaupun kosong tetapi still kemungkinan besar akan berlakunya kenaikan lanjutan di dalam mata wang yen satu hari nanti. Okay, now dah ada spamming lah dekat dalam ni. Okay, jaga-jaga korang jangan tekan link tu, mungkin mungkin apa orang panggil virus dan sebagainya. Saya akan kick dia dulu. Dah. Okay. Alright. So, ada apa-apa soalan tak sebelum saya pergi kepada explanation yang seterusnya? So, kalau korang tengok pada tempoh hari, sebelum adanya berita keluar tentang BOJ, you guys boleh check semua pair yang ada kena-mengena dengan Japanese yen. Sebagai contohnya USD JPY, CAD JPY, GBP JPY. Kenapa adanya pembentukan bottom reversal dan juga pembentukan awal arah trend di mana mata wang dia datang dah.
Okay, korang jangan tekan benda-benda tu semua. Saya susah, saya seorang je ni nak kick uh, apa? Nak kick orang tu. Siapa nama dia tadi? Sorry ya guys, banyak spamming ya. Sekejap Okay, good. Okay, now. So, pada tempoh hari, kalau you guys tengok USD JPY still lagi dalam bullish mode. Okay, still lagi dalam keadaan bullish pada tempoh hari. Dan beberapa hari sebelum FOMC keluar pun dia dah bagi tahu kita lebih awal kemungkinan besar akan berlakunya kenaikan lanjutan. Macam mana boleh jadi macam tu? Yang pertama, kalau kita lihat kalau kita lihat di time frame, let's say somewhere around here. So FOMC keluar 20 March, so 21 kan, jam 2 pagi. Okay, around here. So macam mana kita nak tahu yang trend ni sebenarnya masih lagi mengekalkan kenaikannya? Saya, kalau saya lah, saya trade menggunakan line chart. Kerana apa? Kerana line chart ini senang untuk identify SNR, support and resistance. Mungkin ada yang cakap, oh SNR lagi, SNR lagi, SNR lagi. Bukanlah saya nak ajar SNR. Memang semua orang apply SNR. Tapi bagaimana you memahami SNR itu? Saya based on peaks and trough. Lebih senang untuk ataupun lebih mudah untuk memahami. So kalau kita nak identify perubahan awal arah trend dan macam mana kita nak tahu yang trend itu masih lagi kekal dalam keadaan bullish adalah dengan melihat pembentukan peaks and trough. Sebagai contohnya, dan saya juga apply konsep Dow Theory di mana saya boleh tahu trend ataupun saya berada dekat fasa yang mana. Sebagai contoh, dekat sini, dia bergerak seakan-akan dalam keadaan sideways dan peaks ini adalah sama level dengan peaks yang sebelumnya. Kena tahu peaks and trough. Apakah itu peaks, apakah itu trough? Okay, apakah itu peaks? Okay, apakah itu trough? Okay, kejap saya lukis elok-elok sikit lah. Sensei, apa khabar? Buka lah mic Sensei. Okay. Okay, apakah itu peaks, apakah itu trough? Okay, ini adalah trough. Okay, ini adalah trough. Right? Ini adalah trough. Trough bermaksud apa? Trough bermaksud support. Peaks adalah resistance. Okay? Kalau korang apply lower high, lower low, higher low, korang akan confuse. Mana satu ni, mana satu ni, mana satu ni. Korang apply je lah peaks and trough. Okay? A higher series of peaks and trough means trend is still in a bullish momentum. A lower series of peaks and trough bermaksud trend dalam keadaan bearish. Kalau peaks, tengok peaks and trough-nya lebih kurang sama level, bermaksud dia dalam keadaan sideways. Ataupun nama lainnya dekat dalam konsep Dow Theory, this is a distribution phase before turning phase down. Dan kena apply juga konsep 6 tenets of Dow Theory, 6 tenets of technical analysis. Salah satunya, a trend in effect is more likely to continue than to reverse. Maksudnya dekat sini, trend dalam keadaan trending akan kekal dalam keadaan trending sehinggalah ada tanda-tanda perubahan akan berlaku. Bermaksudnya, sekiranya anda berada di fasa ini, hold your position untuk satu tempoh jangka masa panjang, kerana kalau you memahami 6 tenets of technical analysis, then you may apply it on charts and hold your position for a longer period of time instead of masuk dan keluar within a short period of time and you make a lot of mistakes. Faham? So that's why we apply higher time frame as our main direction and lower time frame, for example H4 and H1, for our entry purposes to minimize floating. Okay, so for example, macam mana kita nak tahu perubahan arah trend? Ada 3 sahaja bentuk
Okey, ada 3 sahaja bentuk di mana pembentukan yang pertama, pembentukan yang pertama semua orang tahulah. Okey. Pembentukan yang kedua, pembentukan yang ketiga, ini je. Tak ada apa-apa dah. Tak ada apa lagi. Ini je. 3 ni je. Sama juga dengan bottom reversal. Okay. So macam mana kita nak apply semua benda ni? Yang pertama kena ingat, based on peaks and trough. Semakin rendah peaks and trough bermaksud trend dalam keadaan bearish. Now, trough ini adalah yang terakhir. Okay, support yang terakhir. Selepas itu apa yang berlaku? Support ini lebih tinggi daripada support yang sebelumnya dan dia juga menutup lebih tinggi daripada peaks ataupun resistance yang sebelumnya. Bermaksud dekat sini dia sudah pun breakout dan juga dia membuat satu kenaikan yang lebih positif berbanding daripada sebelum ini ataupun trend sudah pun mulai berubah kerana dengan adanya pembentukan apa? Peaks and trough yang lebih tinggi berbanding sebelum ini. Okay, so macam mana kita nak apply on charts dan juga macam mana kita nak tahu daripada sudut technical analisa. So kalau kita lihat dekat sini, ini adalah semasa keputusan FOMC keluar. Okay, so yang pertama dia dah break above the previous peaks on the left. Okay, bermaksud dekat sini akan ada kenaikan dan juga kemungkinan besar dia akan dip before dia continue to the upside. So that's why pada tempoh hari apabila keputusan BOJ keluar dan juga FOMC ni keluar, kita sebenarnya dah boleh jangkakan berdasarkan technical analisa. Okay, kita semua dah boleh jangkakan dengan technical analisa berbanding kalau kita nak apply fundamental itself in technical is very hard lah. So that's why kita kena memahami technical analisa itu dahulu dan juga kita apply fundamental kemudiannya ataupun kita cuba untuk memahami apakah efek daripada segi fundamental terhadap pasaran. Kenapa kadang-kadang bila kita nak trade, kenapa market ni bergerak dalam keadaan sideways lah? Sebab tak ada catalyst ataupun tak ada berita-berita yang menyokong pergerakan harga tersebut. Apabila adanya berita-berita dan juga pergerakan harga tersebut, barulah kita apa? Barulah pasaran itu bergerak secara volatile. Alright? Now, penat sikit percakapan. Okay, ada soalan tak guys? Ataupun ada yang tak jelas you nak I jelaskan ataupun ada benda yang tak faham dan juga ada soalan berkaitan tentang goal nak pergi ke mana ke, apa ke. Goal bagi pendapat saya, okay, ini hanyalah pendapat, bukan satu orang panggil recommendation. Okay, ini adalah pendapat saya. Ianya akan diberi tekanan lagi oleh penjualan buat masa kini disebabkan oleh kadar faedah yang masih lagi tinggi. Bermaksudnya apa? Bermaksud pelabur akan shift asset allocation mereka daripada commodity asset kepada cash equivalent asset. For example, in USD. So the demand in US dollar is still strengthened because of interest rate is still high at 5.5%. So bermaksud pelabur akan mendapat keuntungan di dalam aset-aset yang memberikan return daripada segi pulangan daripada faedah di dalam instrumen-instrumen yang risikonya lebih rendah daripada pasaran komoditi yang agak volatile pada ketika ini. So that's why kita jangkakan akan berlakunya kejatuhan nilai di dalam pasaran komoditi emas buat masa kini. Kalau kita lihat semalam pun terdapatnya kejatuhan semula disebabkan penjualan yang berlaku buat masa kini, kemungkinan besar juga disebabkan oleh shift in asset allocation kepada safe haven asset. Dan lagi satu,
pelabur lebih optimis untuk melabur di dalam pasaran equity. So, itu pun salah satu punca kenapa akan adanya kejatuhan di dalam nilai komoditi emas. Siapa yang pernah datang dekat dalam seminar saya pada tempoh hari di Concord, saya dah explain dah macam mana shift in asset allocation. Setiap apa yang berlaku dekat dalam pasaran itu akan menggerakkan pasaran yang lain. Bukan saja daripada sudut currency, tetapi komoditi. Saya dah jelaskan macam mana kalau US dollar naik, apa impact dia kepada komoditi minyak, apa impact dia kepada komoditi emas, apa kaitan dia komoditi minyak dan juga Canadian dollar, apa kaitan komoditi emas dan juga AUD ataupun NZD, kenapa ianya berkait rapat dan sebagainya. So itu kita namakan dia sebagai intermarket analysis, dan benda itu bukanlah agak sukar untuk difahami, tetapi untuk tempoh jangka masa singkat, it is hard to learn in a short period of time. But insyaAllah nanti kalau kita ada masa, kita akan explain dengan lebih lanjut lagi tentang perkara itu. Tetapi perlu ingat, kalau you nak apply fundamental analysis, which is very interesting to learn and to know, to gain your knowledge in fundamental, macam mana nak kaitkan dengan technical. Benda ni sangat seronok, tetapi ianya akan mengambil masa yang agak lama untuk memahami, kerana tak semua orang memahami konsep fundamental itu dan apply dia dekat dalam chart. Kerana bagi pendapat saya, trader-trader lebih banyak fokus kepada short term. Jadi bila mereka cuba apply fundamental with short term trading, it doesn't work. Okay, it doesn't work because fundamental itself is for long term, not for short term. If you go for short term and you apply fundamental, then you may lose, or your strategy won't works. Okay, so buat masa kini saya nak berhenti sebentar. Okay, dah 40 minit dah kan kita cakap. Mungkin saya akan bagi laluan sebentar lah kepada Mr. Flaha untuk membuat sharing dia sebentar. Lepas tu nanti saya akan sambung semula. Mr. Flaha, ready? Okay, ready. Baik. Alright. Okay, kejap saya akan jadikan sebagai host. Baik, baik, insyaAllah. Saya tengah cari mana. Okay. Saya boleh share screen belum. Boleh, boleh. Kejap Alright, so saya dah jadikan sebagai host. Saya akan stop sharing dan tuan boleh Okay, baik. Okey, baik. Tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, sebelum saya teruskan, saya nak check dulu on screen, dan sebelum kita bermula, boleh saya dapatkan feedback daripada you all. Adakah screen dalam keadaan yang baik ataupun tak berapa nampak? Okay, clear. Ya, Mm-mm. Ya, okey, saya tukar sikit. Sekejap, mana saya punya ni? Sekejap Oh, saya lukis kat skrin je ke? Okey, okey. Okey guys, so kita teruskan insyaAllah. Macam yang Cikgu Adi beritahu, kita buat secara santai-santai saja. Jadi um, saya akan cuba untuk membuat kupasan tentang market gold berdasarkan pengalaman peribadi dan juga sedikit ilmu yang ada lah. Okay, jadi untuk kita dapat rujukan. Okay. So, izinkan saya bermula dengan situasi terkini gold, yang mana kita boleh nampak gold sekarang dalam keadaan yang dah, kalau katalah you all memang technical trader, okay, especially technical trader yang ada memegang mazhab look to the left, maka kita ada dalam keadaan yang sangat-sangat bahaya ataupun risky. Because why? Kita tak ada reference untuk kita nak rujuk dekat belakang, betul tak? Okay, you all buka lah time frame monthly ke, weekly ke, there are no references at all. Okay, langsung tak ada. So kat sini dia akan memberikan kita satu keputusan yang sikit sukar lah. Bukanlah kata susah, tapi sedikit sukar, dan saya percaya kebanyakan trader ada masalah tu sekarang. Okay, sebab kalau dulu kita nak sell, at least kita nampaklah ada supply zone ke, kita ada continuation ke, tapi sekarang semua tu tak ada.
Bila dia tak ada, jadi apa yang kita boleh buat tau guys? Okay? Dekat sini, pada pandangan peribadi saya lah, dekat sini yang kita akan ambil kesempatan dengan tools yang ada iaitu Fibonacci. One of the tools yang kita boleh guna untuk measure ke mana goal nak pergi. Sebab masalah kita sekarang dekat sini dah tak ada reference. Jadi kita dah tak tahu dia ni nak naik sampai mana. Kalau kita sell, we are selling pada saya lah, pendapat saya, kalau kita terus sell, kita akan sell dalam keadaan yang mungkin sedikit gamble tanpa ada information yang cukup. Okay. So dekat sini saya nak ceritakan, okay, pandangan saya uh, untuk dua audience tau. Dua audience. Kenapa saya kata dua audience? Yang pertama adalah dari sudut intraday trader. Intraday trader, how are you going to decide dalam keadaan goal sekarang, macam manalah cara saya nak dapatkan entry dengan maklumat pun tak ada, tak cukup. Macam mana saya nak pakai entry, adakah saya nak buy high dekat sini, adakah boleh saya nak buy lagi high, ataupun adakah saya nak fokus kepada sell. Sebab kalau saya fokus kepada sell sebagai intraday trader, kita pun tak tahu risk kita nak set dekat mana, betul tak? Kita akan jadi hilang maklumat tu. Okay. So, saya nak kupas daripada dua view. Yang pertama, view sebagai intraday trader, dan yang kedua, view sebagai position ataupun swing trader. Dan saya setuju dengan statement Cikgu Adi yang mana kalau you seorang trader yang mungkin position trader ataupun swing trader yang jenis hold lama-lama, memang fundamental should be your bestest friend lah untuk you baca maklumat terkini, apa jadi dengan dolar, apa jadi dengan sekian-sekian semua. Okay, tapi malam ni kita bercakap tentang technical. Okay, jadi untuk memulakan, saya akan mulakan sebagai, katalah, position trader dulu. Okay, kita akan mulakan sebagai swing trader. So based on current market situation, okay, apa yang saya nampak, kita boleh nampak gold membuat satu breakout. Okay, breakout kepada satu high ataupun peaks yang macam Cikgu Adi sebutkan tadi, yang mana bila keadaan ini terjadi, kita boleh expect bullish mode masih lagi dipegang, ataupun gold masih dikuasai oleh bullish. Okay, masih dikuasai oleh buyers. Persoalan dia, kita nak tahu tau guys. Okay, kenaikan yang terjadi dekat gold ni, kita semua tahu dalam market dia tak ada sifat yang terus naik, 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 tak turun. Okay, there must be a wave ataupun there must be ups and downs. Okay, dan sekarang ni macam mana menggunakan monthly punya view, kita nak dapatkan dia punya ending dia. Okay, maksudnya ending perjalanan ni daripada dia naik sini pada tarikh lebih kurang dalam 1 November waktu perang sampai ke sekarang, gold tak turun-turun. Dia adalah turun buat pullback, tapi kita nampak bullish lebih dominan. Okay, dan kita kena tahu tau guys, bukannya sampai bila-bila dia akan keep on climbing macam ni. Okay, so there must be a point where dia akan truncated. Market ni ataupun gold, dia akan penat. Dia akan melemah. So, kat mana point dia? Okay, so first of all, apa yang saya biasa buat, okay, bila saya buat analisa, sebagai seorang position trader lah. Saya bercakap sekarang ni, saat ni sebagai seorang position trader, saya akan measure guys, daripada punca kenaikan gold dari sini, ini adalah punca kenaikan dia, dan di mana dia nak berakhir, maka saya akan gunakan Fibonacci untuk mendapatkan price line dekat mana bakal berakhirnya kenaikan dalam range monthly ni. Okay, jadi saya cuba tarik satu Fibonacci yang you all boleh tengok depan mata you all akan nampak beberapa bacaan. Saya akan activatekan dia punya price untuk you all tengok dengan lebih mudah. Okay, sekejap Alright. Okay, so as apa yang kita nampak dekat market sekarang ataupun dekat trading view sekarang ni, bila saya tarik menggunakan monthly punya time frame, saya boleh katakan yang gold akan berpotensi, masih lagi berpotensi untuk membuat push up ke atas. Okay, bermakna ini adalah kawasan yang kita expect akan mengakhiri kenaikan gold ni. Okay, dia akan mengakhiri kenaikan gold. Bermakna sebagai position trader, katalah saya ni memang hold punya trader, dan kalau saya cakap dalam hati saya, kalau aku nak sell, okay, aku nak sell lama, like maybe like 4 months, 5 months, yang aku dah kaji fundamental dan sebagainya, I will sell maybe at this area. Okay, maybe at this area at 2255 sehingga ke 2359. Bermakna sepintas lalu kita boleh katakan yang gold ni masih lagi boleh buat kenaikan. Okay, ini jangan kira lagi selling pressure dekat time frame kecil. Tunggu sekejap. Okay, kita bercakap dari sudut long term range dulu.
Jadi contohnya kalau kata pada sebelum perang hari tu, bulan 10 saya ada buat satu position buy, saya ada execute buy kat sini, and then saya hold. Saya pun tak tahu dia nak naik sampai bila. Sampailah beberapa bulan berjalan, dia bagi saya satu tanda yang okay, dah boleh mula tarik Fibo, which is starting from this area. Okay, candle ni close lepas beberapa bulan, maka saya tahu buy yang ada dekat bawah ni, saya akan tahu untuk nak exit dekat sini. Itu cerita dia. Daripada sudut monthly. Okay. Dan definitely guys, kita nak tunggu dia sampai ke atas ni memang lama lah. Okay, memang lama. Dan saya faham sebagai trader, kita ada berbagai background trader. Ada trader yang nak buat income daily, ada trader yang nak buat income monthly. Jadi kalau yang nak buat income daily ni, mungkin forecast ni ataupun perjalanan ni tak begitu membantu. Dia membantu, tapi dia bukanlah orang kata exactly membantu kita. Betul tak? Kita mesti nak ada something yang macam mana aku boleh gain daily. Okay, untuk kita dapatkan harian punya income. Okey, untuk itu kita perlu pergi ke lower time frame guys. So kalau contoh kita nak mendapatkan some profits daripada harian kita, hari ni goal nak buat apa dan sebagainya, definitely kita tak boleh guna monthly. Okey, saya tak gunakan monthly untuk dapatkan keputusan. Untuk dapatkan keputusan goal nak sell ke nak buy, tak boleh. Kita akan loss. Cukup dekat monthly ni kita tahu, okay, this is the ultimate price yang goal berpotensi mencari guys. Okay, berpotensi mencari. Kalau saya tunjuk dekat you all contoh-contoh lain, mungkin ada yang blur. Goal ni nak ke mana semua kan? Boleh pakai ke Fibonacci ni. Okey. Izinkan saya tunjuk satu contoh yang dah jadi guys sebab ini belum jadi kan. Saya tunjuk contoh yang dah jadi. Katalah dekat sini kita tengok dekat daily, dan benda ni ada saya share, setiap analisis ni ada saya share dalam TikTok saya. So katalah kita ambil area sini guys. Okey, ni benda yang dah jadi saya tunjukkan. Saya tumpukan perhatian dekat kawasan ini dan price membuat market structure shift, ataupun macam Cikgu Adi sebut, dia ada beberapa bentuk yang bagi tahu market akan berubah arah. Antara bentuknya adalah ini. Betul? Cikgu Adi ditunjuk tadi kan, ini dengan ada double bottom dan sebagainya kan. Okay. So personally favorite saya adalah this pattern lah. Okay, this structure. Okay, apabila keadaan ini terjadi, maka kita tahu yes, kenaikan ni dia dah memecahkan satu peaks dan dia dah menukar arah. Okay, so keadaan yang kita nampak dekat sini, ini adalah keadaannya. So saya ambil satu Fibonacci dan saya measure guys. Okay, saya measure menggunakan price action yang terjadi dekat sini ataupun market shift yang terjadi kat situ, maka saya dapat result dia seperti yang you all tengok dekat sini. Ini adalah zone 1. Okay, bermakna kalau saya buy dari situ, saya tahu ini adalah TP pertama saya, dan andai kata zone ni breakout ke atas, ini adalah TP kedua, dan last kali final, this is the final zone. Okay, the final zone yang price sampai. Kemudian dia terus membuat kenaikan, dia terus membuat reversal. Bila dia dah sampai tempoh matang itu, dia akan buat reversal. Bermakna dia dah tak boleh nak mendaki lagi dah. So ini adalah fungsi Fibonacci. Macam mana Fibonacci membantu kita untuk mendapatkan projection. The same thing goes to monthly yang saya tunjukkan dekat you all tadi, dekat sini. Benda yang sama je guys. Okay, ini yang kita expect. Okay, saya ubah sikit based on monthly punya calculation. So ini adalah perjalanan dia. Okay. Kenapa saya tak gunakan daily tadi? Sebab daily tu dia dah habis range. Dia terus mendaki lagi. Jadi solution ni kita gunakan time frame besar lah untuk kita nak dapatkan maklumat. Alright. So untuk swing ataupun position trader, kita selesai setakat tu. Okay, now we go detail. Okay, sebagai intraday trader ataupun sebagai trader yang nak dapatkan profit harian. So apa strategi yang saya gunakan ataupun apa yang kita boleh jangkakan? Okey, dalam situasi sebagai intraday trader, normally saya akan merujuk kepada daily dululah. Saya akan merujuk kepada daily dan saya akan ulang proses yang sama dengan menarik Fibonacci based on apa maklumat yang ada dekat sini. Okey, jadi saya cuba tarik satu Fibonacci, dekat sini. Okey, saya akan cuba tarik satu Fibonacci dan saya akan measure ke mana destinasi goal. Okey, so dekat sini kita tengok price membuat breakout pada zone TP1, kemudian membuat breakout juga pada zone TP2, dan kita expect guys, kita expect price ada potensi untuk naik lagi, ataupun gold ada potensi untuk naik lagi sehingga ke 23 ke 2269. Ini forecast kita. So kalau kita dah tahu okay, destinasi dia gold nak naik ke atas, jadi saya perlu decide satu bias. Okay, saya akan buat note bias adalah gold
akan keep climbing. Bias Bias ni kecenderungan. Kecenderungan saya adalah gold akan keep climbing. So bila kita tahu kecenderungan kita adalah gold akan keep climbing, automatically dalam kepala kita akan fokus kepada peluang untuk kita buy. Okay. So untuk mendapatkan peluang tersebut, saya buang dulu Fibonacci yang ada. Kita perlu pergi kepada time frame yang lebih kecil, iaitu di time frame H4. Yes, semalam ke 2 hari lepas, gold membuat satu kenaikan yang sangat masif, besar. Besar kenaikan dia, memecahkan semua resisten. Dan sekarang ni kita nampak gold membuat penurunan. Dan waktu penurunan ni akan ada dua view tau guys. Okay? Trader biasanya dia akan cakap, gold dah nak junam ni, gold dah nak junam ni. And ada juga trader yang tak, ini pullback. Ini pullback untuk nak go even higher. Macam tu tau. Okay. So, menggunakan method yang sama juga, saya akan menarik Fibonacci. Contohnya, saya tadi bias kepada buy, betul? Jadi, saya akan tarik satu Fibonacci daripada punca penurunan ni dan sampai ke mana dia nak turun. Okay. Kita akan gunakan method yang sama tapi pada time frame yang lebih kecil. Sebab apa? Sebab dekat H4 ni tak membenarkan saya tarik Fibonacci. So, saya pun pergi kepada H1 dan dekat H1 kita cuba tarik satu Fibonacci yang mana kita dapati, okay, ini adalah zon yang baik untuk kita tarik Fibonacci. Okay. Dan you all boleh tengok dekat sini price membuat satu rejection dekat kawasan 161. So, petang tadi kita buy dekat sini, expecting dia akan naik. Dan sekarang kita tahu guys, kita dah nak go detail, maksudnya nak in-depth dalam time frame yang kecil sebagai intraday. Kita tahu guys, sekali imbas kat sini ada halangan iaitu bearish engulfing. Kita tahu kalau kata bearish engulfing ni tak berjaya break ke atas, bermakna gold akan membuat keputusan untuk turun semula ke bawah. Okay. So itu maklumat awal yang kita dapat. Dan kita tahu penurunan ni dah selesai dekat sini, sekarang gold membuat kenaikan. Okay. Kita belum ada keputusan lagi tahu nak buat apa ni. Kita tengah analisis ni. Okay. So, kenaikannya ni kita tengok adakah dia dah membenarkan saya untuk tarik Fibonacci. Jadi, saya akan ulang proses yang sama. Tarik sekali lagi Fibonacci daripada kawasan ini. Saya akan tarik seperti ini. Automatically guys, saya dah dapat maklumat. Okay. Tadi saya buy dekat bawah ni, lebih kurang dekat sini. Dan ini adalah target yang saya perlu tunggu untuk nak exit saya punya buy ataupun untuk saya nak masuk lagi position sell. Okay. Dan bila kita bercakap sebagai intraday trader, please take note guys, kita dah tak ada tertakluk sangat dengan bias monthly tadi. Sebab monthly tadi, kalau betul dia nak naik, mungkin kenaikan dia berpunca daripada bawah lagi, kita tak tahu. Jadi sebagai intraday trader, kalau you all tanya saya, apa pandangan saya untuk hari ini, untuk minggu depan, ini adalah mappingnya guys. Ini cara saya sediakan mapping. Jadi benda ni adalah benda yang sangat crucial untuk kita faham macam mana kita nak dapatkan perjalanan tu, ending dia dekat mana, kat mana permulaan dia akan buat reverse, kat mana tempat-tempat yang kita nak dapatkan peluang. Okay, sebab kalau you guys imagine, kalau you all mungkin tak faham tentang Fibo, mungkin you all akan buat silly mistakes like sell dekat sini, mungkin, whereby kita tahu the best selling point dekat sini contohnya. Tapi kita akan ada silly mistake yang kita akan cuba untuk tangkap sell dekat sini. And then price keep on climbing dan sebagainya. So benda tu mungkin akan membunuh account kita dengan cepat. Sebab kena ingat guys, kita ni bermain dengan industri yang penuh dengan risk. Jadi tugas kita sebagai trader bukan hanya sekadar nak tahu kat mana tempat terbaik, tapi kita nak tahu tempat terbaik tu adakah tempat yang low risk ataupun high risk. After all, sebagai trader itu yang paling crucial. Okay. So pandangan saya pada gold, saya mensasarkan gold untuk mendaki lagi sehingga ke level 2184 sehingga ke 2188 dan yang penting guys, apabila andai kata price memang berjaya mendaki sampai ke kawasan ini, kita tak boleh terus like execute our position to sell. Tak boleh guys. Walaupun kita nampak yes sini ada bearish engulfing, sini kalau kata yang S&D ataupun pattern trader mungkin dia kata oh ini ada QM, ada Quasimodo kat sini contohnya kan. Tapi it is not good ataupun it is not healthy walaupun kita tahu ada zon-zon tertentu, tapi untuk kita nak terus cantas sell kat sini, it is not good. Sebab apa tau? Saya cakap dengan you all dalam keadaan sekarang ni, sebelum price buat kenaikan, dekat sini guys, kita nampak ada satu continuation setup.
Okay, price turun buat drop, dia buat base and then dia membuat drop. Saya yakin ramai yang mensasarkan sell kat sini. Ramai yang mensasarkan untuk nak sell dekat sini, tapi what happen? Gold hanya bagi reaction sekejap sebelum tembus ke atas. Betul tak? Ramai yang akan cuba nak tangkap sell dan memang akan kena SL lah. Okay, because why? Because dia tak monitor what is happening dalam ni. Okay, untuk dia turun, there must be beberapa requirement untuk dia turun. Baik daripada sudut masa, baik daripada sudut pembentukan candlestick. So kat sini adalah satu knowledge yang penting untuk kita sebagai trader faham apa yang price action buat. Adakah price action bersedia untuk turun? Kalau dia bersedia untuk turun, dekat time frame mana yang perlu kita rujuk untuk kita nak yakinkan boleh sell. Since dia tak buat tadi, jadi memang dia tak terkejut lah kalau dia pecah ke atas. Dan bila dia dah pecah ke atas dan close, bermakna kita tahu inilah destination dia. Jadi saya sebagai intraday trader ataupun kadang-kadang saya boleh jadi scalper, saya akan cari peluang lah dekat time frame kecil, dekat mana kita nak buy lagi sampai ke atas. Macam tu. Mungkin dekat sini, mungkin dekat sini. Okay. So ini mapping yang saya nampak. Okay. So andai kata gold memang climb sampai ke atas ni. Okay. What matters the most bila dia sampai kawasan ni, kita perlu tunggu satu structure, guys. Okay. Kita perlu tunggu satu structure. Sama juga macam Cikgu Adi terangkan tadi, yang mana kita perlukan shift structure. Sama ada dia buat dalam bentuk high low, higher high, lower low, ataupun dia membuat like apa, double top punya pattern. Okay. Semua-semua yang memerlukan kepada penukaran trend lah, penukaran trend. So kalau tak ada benda ni, selagi tak ada benda ni di zone yang kita target menggunakan zone Fibonacci, selagi itulah kita tak ambil apa-apa keputusan. Biarlah kadang-kadang kita lewat sikit untuk nak sell, contohnya kan orang lain mungkin dah sell dekat atas. It's okay, guys. Okay, mungkin kita sell kat bawah, tapi it's okay. Sebab you kena faham, being a trader ni sebab you versus you. Bukan you lawan dengan si A, bukan you lawan dengan si B. Ini bukan tempat nak tunjuk siapa hebat, guys. Sebab tempat ni adalah kita deal dengan trillion dollars market. Okay. So tak kisah you tak dapat nak dapat pucuk-pucuk pun tak apa. You dapat kat bawah pun tak apa. Pucuk untuk you. Sebab bila you sell, price terus jalan. Tetap pucuk. Tetap sharp point. Betul tak? Walaupun bukan ke atas, tapi bila you sell je, price terus jalan. Itu yang kita nak. Kita tak nak floating lama-lama kan. Sebab to be honest, kalau saya share dengan you all, dulu saya seorang trader yang hold position tau. Okay. But lama-lama saya rasa penat bila saya hold. Kadang-kadang bila kita hold ni nak letak lot besar pun mungkin tak berani kan. So kita dah floating profit 150 pips, buka balik chart tiba-tiba dah tinggal 10 pips profit. So kita pun jadi takut, ingat market nak reverse, kita pun cut loss. Ataupun kita ambil je lah 10 pips pun 10 pips lah, daripada dia libas rugi terus, lagi aku tak nak. Betul tak? So bila kita close, baru dia jalan lagi 100 pip naik ke atas. Benda tu dia sebenarnya kill our emotion tanpa sedar. Kita ingat kita loss je yang membunuh emosi kita. Tak, sebenarnya bila kita frust sebab kita dah close baru dia jalan tu pun membunuh emosi kita. Jadi daripada situ menyebabkan saya ubah sikit corak permainan saya dalam trading ni. Saya mengambil pendekatan untuk entry sebagai scalper tapi exit sebagai intraday. Maksudnya saya masuk pada time frame yang kecil, price jalan 80-90 pip, saya terus collect. Tapi lot size saya kena sesuai lah. Bermakna contoh capital saya ada sekian-sekian, mungkin saya akan ambil medium risk. Mungkin saya akan riskkan maybe like 20 to 30% out of my account, and then saya akan letak lot yang sesuai supaya bila dia naik tu, saya akan dapat reward yang agak bagus untuk saya. Tapi ini terpulang kepada cara masing-masing. Okay, cara masing-masing. Sebab cara saya menggunakan approach tu. Okay. So balik-balik kepada kita punya mapping. So ini yang saya jangkakan untuk gold. Okay. Kalau you all tengok betul-betul, perjalanan ni masih lagi berminat. Kita boleh nampak price ataupun gold masih lagi berminat untuk buat kenaikan. This is not the point yang dia nak reverse. Dan kita akan tunggu is either kawasan ini. Dan andai kata dekat sini tak ada price action, next zone will be at this area lah. Okay. So ini adalah untuk daily punya mapping. Sorry, untuk intraday punya mapping. Mungkin boleh guna sampai hari Isnin, Selasa, Rabu. Alright. So intraday done. Okay. Kita balik-balik kepada
monthly tadi, sikit lagi saya nak tambah untuk monthly tadi. Since yang macam saya cakap tadi tu, bila kita tarik Fibonacci, kita tahu zone ada dekat sini untuk kita nak mencari reversal point untuk gold. This is the point ataupun the price line ataupun the zone yang berpotensi untuk membuat reversal. Okay. Dan bila kita nak dapatkan confirmation dekat mana kita boleh betul-betul sell is actually apabila kita tengok kepada lower time frame, yang mana kalau contoh reference saya adalah monthly, saya akan pergi kepada daily untuk mencari tanda-tanda yang gold nak reverse ataupun dia nak turun untuk saya nak swing sell pula. Jadi dalam keadaan sekarang, kita pergi kepada time frame monthly. Kalau you all tengok betul-betul, sekarang ni gold membuat kenaikan. Dia membuat sideways dan dia membuat kenaikan. Tapi kenaikan dia ni masih ragu-ragu guys, sebab dia bukannya break peaks yang sebelum tu. Dia tak break dengan solid. Jadi kat sini ada ragu-ragu sikit lah. Kena hati-hatilah. Okay. Kalau saya tandakan satu line, dia macam ni. Okay. Dia tak betul-betul break. Dia masih lagi close di dalam. Jadi kat sini nak kata dia terus naik pun, hati-hati. Okay. Tapi andai kata kalau you all nak mencari sell, kalau contohlah saya nak mencari sell, tak kisahlah sebagai intraday ke ataupun sebagai swing ke, at least saya perlu tunggu ini adalah price yang menjadi keputusan saya, yang mana price ni perlu dipecahkan dulu. Dia perlu pecah dulu. Kalau betul dia nak turun, dia ni perlu pecah dulu. Dan di saat dia retest, baru saya akan mencari sell. Okay. This is decision ataupun pendapat yang saya buat tanpa ada penglibatan fundamental, guys. Okay. Selagi keputusan ni ataupun price merah bawah ni tak pecah, selagi tu saya akan fokus kepada buy sahaja. Dan andai kata malam ni tiba-tiba lah dia pecahkan semua dan dia naik ke atas, kita tahulah, okeylah next week dia turun je aku akan buy lagi. Dia turun je aku akan buy lagi. Target sampai ke mana? Ada, kalau kata betul lah mapping yang saya buat daripada current price ada lebih kurang dalam 800 maybe ke 900 pips lagi untuk naik ke atas. Dan sometimes orang akan tak percaya tau. Sebab orang akan kata, biar betul gold ni boleh ke dia nak naik sampai sini? Betul tak guys? Saya akan katakan why not? Sebab this is gold. Dulu waktu dia buat all time high pada tahun Disember 2023, tak ada siapa sangka dia naik sampai sini. Sekarang ni dia dah dekat sini. So dia tak boleh nak sangka-sangka kan. Benda ni kalau dia nak buat, dia buat je. Okay. Kita just have to adapt dengan apa yang market bagi, dan kita cuba gunakan apa knowledge yang kita ada untuk dapatkan the best decision. Okay. The best decision is either to buy atau to sell. Saya teringat lagi waktu kejadian dekat sini pagi ni, waktu tu tak ada siapa tahu apa nak decide kat mana gold nak berhenti. Kalau kita tengok belakang memang dah tak ada data. Sebab ini pun all time high juga. Okay. Second last all time high sebelum yang baru ni. Okay. Kalau tak silap saya, second last lah. Ini all time high yang baru. Ini second last. Ini third last. Third. Waktu tu ramai orang blur guys. Tapi bila kita faham Fibonacci, sekali lagi saya ulang cerita tentang Fibonacci. Bila kita faham Fibonacci, cara nak measure, kita tahu tau. Kita tahu kat mana price akan membuat reversal. Kita boleh jangkakan kat mana tempat yang dia boleh reverse. Tapi tinggal mana kita berani ke tak berani nak ambil risk untuk menangkap sell. Dan waktu kejadian ni, waktu tu pagi kalau tak silap saya. Awal pagi, tiba-tiba dia open and then dia terus panjat naik ke atas. Sedar-sedar je buka chart dah kat bawah balik. Tak kisahlah tak dapat tangkap pun tak apa. Yang penting is kita tahu apa yang kita buat. Okay. So, bila ada inisiatif yang baik daripada A-Markets untuk sediakan session untuk contohnya kita macam bedah chart, bercakap dari sudut fundamental dan technical, I would say that this is a good initiative yang memang trader patut didedahkan dengan ilmu-ilmu ataupun majlis ilmu yang macam ni. Sebab you kena ada bias dari sudut fundamental dengan daripada sudut technical sebelum you decide. Bukan sekadar kita nampak je engulfing kita nak sell, nampak je bullish engulfing kita nak buy. Okay. So itu yang kita boleh belajar lah sama-sama malam ni insyaAllah. Okay cikgu? Okay. Alright. Saya risau kalau dia bercakap tanpa dihentikan nanti dia lama sangat ni cikgu. Sampai pukul 12 tak habis. Tak apa, boleh je kan. Sesi perkongsian ilmu.
mungkin ramai juga yang apa yang akan stay lama kan. Macam kita buat hari tu dekat dekat Ah. apa, dekat Wang Semaju kan. Walaupun tempat tu tak besar tetapi alhamdulillah ramai yang datang dan Datang tak muat pun meeting room tu pada tempoh hari. Kita sepatutnya berhenti jam 11 malam, kita akhiri sesi jam 12 malam. So bukan main semangat lagi diorang kan. So saya tengok dekat sini mungkin ramai daripada side Tuan dan juga rakan-rakan Tuan apa tu memberi sokongan jugalah kepada e-market untuk menyertai sesi Ya, kita pada belah malam ini dan mungkin siapa tahu satu hari nanti kita boleh set untuk buat physical event kan. boleh Sekali-sekala insyaAllah. dalam skala yang kecil lah, bukan macam dekat Concord hari itu kita buat dalam skala yang Mhm. besar. Mungkin kita akan buat santai-santai dalam skala yang kecil. Mungkin selepas raya kan, siapa tahu. So InsyaAllah mungkin boleh. kita boleh jemput-jemput yang lain untuk hadirkan diri dan bagi pendapat saya sesi webinar ni walaupun dia boleh reach ramai orang tetapi communication tu terbatas kan. Betul, Macam betul. saya lebih suka apa orang panggil Fizikal lah. physical event, kita Depan-depan. boleh jumpa rakan-rakan dekat depan dan orang boleh tanya kita. Jadi saya looking up for that session lah actually. Boleh insyaAllah. Mungkin nanti lepas raya kita boleh set satu kali ya. Boleh insyaAllah. Boleh. Alright, cun. Mungkin boleh Ah. jemput juga sensei kan. Yes, sisi tu dia Yes. excited dah tu. Itulah. Alright, so ada lagi perkongsian Mr. Flah? Tak deh. Saya boleh Okay, tak ada. lanjutkan Alright, so guys beri tepukan lah. Tepuk macam mana kan? Semua orang bukan boleh dengar. Alright, terima kasih kepada Mr. Praha memberikan sedikit insight dan juga ilmu kepada kita juga pada belah malam ini berkenaan daripada sudut teknikal dan cara-cara penggunaan Fibonacci dan sebagainya. So dekat dalam dunia trading ni terdapat pelbagai cara, bukan sahaja daripada sudut orang panggil price action tetapi ada juga yang menggunakan indikator-indikator tertentu untuk trading. Jadi tidak kiralah anda trade menggunakan apa cara sekalipun, yang penting anda haruslah mempunyai ilmu dan juga bersabar kerana dekat dalam dunia financial ataupun dunia trading ini bukan dalam tempoh jangka masa yang singkat kita dapat konsisten dan juga buat duit. Terutamanya dekat dalam CFD product ataupun contract for differences ni, volatility-nya agak tinggi berbanding daripada instrumen-instrumen yang lain, sebagai contohnya dekat dalam saham. Okay, kalau you trade saham mungkin you may lose your capital in term of value, but in CFD product you may lose your capital terus kan. So benda-benda macam ni you kena cari you punya strength dekat dalam dunia trading ni, sama ada betul ataupun tidak you punya kekuatan dekat dalam instrumen-instrumen tersebut. Sebagai contohnya mungkin you jenis yang tidak boleh merisikokan diri you ataupun merisikokan capital you, you better go to somewhere else, for example in stocks market. Tetapi kalau you jenis yang aggressive trader, then this is might be the right place for you lah to trade, which is in forex, in commodity assets dan sebagainya. Dan apa lagi saya nak share? Mungkin perkongsian pada malam ini agak terbatas sikit daripada segi waktu dan sebagainya. Tetapi saya ingin berterima kasihlah kepada Tuan Kamel ataupun Mr. Flaha dan juga kawan-kawan yang lain. Seramai tadi lebih kurang 46 orang join kita pada belah malam ini. Terima kasihlah kerana join pada sesi pada belah malam ini. Dan minggu depan kita akan adakan lagi sesi sebegini dan mungkin kita akan jemput speaker yang lain juga untuk join bersama dengan kita dan kita akan update lah di dalam Telegram e-market dan juga Telegram personal saya dan juga rakan-rakan daripada e-markets yang lain. Jadi Mr. Flaha, mungkin uh, kalau kita buat lagi satu sesi bersama dengan rakan-rakan tuan yang lain boleh? Boleh, silakan. Alright, cool. Masing-masing dia ada skill masing-masing. Ya. InsyaAllah membantulah, boleh bantu untuk educate trader-trader untuk trade dengan lebih, apa orang kata, lebih penuh knowledge. And so kita harap bila ada inisiatif macam ni, kita akan melahirkan trader-trader yang orang kata the real trader lah.
The real trader. Yep. InsyaAllah. So tujuan sesi kita, tujuan webinar ini diadakan adalah bagi tujuan edukasi, edukasi pula dah, edukasi kan. Cakap pun dah tersasul lah kan. Edukasi, okey. Jadi janganlah menggunakan tujuan ini bagi orang panggil recommendation dan sebagainya. Dan lagi satu, bila masuk buka buka hati dengan terbukalah untuk belajar, Jelas kosong lah. instead of macam masuk untuk judge orang ke ataupun Judge, sama orang ke betul. kan. Kerana Betul. dekat dalam industri ni kebanyakannya dah jadi a little bit toxic lah kan. Jadi kita cuba untuk memberi edukasi dengan lebih orang panggil terbuka dan juga lebih matang lah. Okay. Betul. Alright guys, so sekiranya tiada apa-apa lagi ataupun mungkin ada soalan yang anda ingin ajukan, anda boleh ajukan kepada kami berdua tentang apa-apa sekalipun, dan mungkin kita akan share dalam 5 minit daripada sekarang sebelum kita mengakhiri sesi sekiranya tiada apa-apa lagi. Mungkin anda boleh type di ruangan komen sekiranya ada soalan, anda boleh tanya. Apa tu soalan dia? Soalannya apa? Macam mana nak tarik Fibo? Macam Okey. ibu. Mungkin kena share balik skrin tu. Macam nak tarik Fibo kan? Okey, okey, okey. Boleh share? Boleh. Okey. Sekejap, saya on balik skrin saya. Macam nak dapat setting. Ada yang tanya macam nak dapat setting. Sekejap Okey, nampak tak skrin? Nampak. Okey. Okey guys, untuk sebelum kita nak tahu macam mana cara nak tarik Fibo, pertama kita kena tahu setting dia lah. Okey. Setting Fibo ni adalah setting Fibo yang default. Okey, kalau you buka MT5 ataupun MT4, ini adalah setting yang default yang mana you perlu tumpukan perhatian kepada poin-poin yang saya marking saja. Kalau siapa boleh screenshot, silakan screenshot Pertama kita kena ada poin kosong, lepas tu poin 1, selepas itu 0.236 ni tak compulsory. Okey, kalau nak buang pun boleh. Lepas tu 0.5, 0.386 dan you all tengok yang warna putih ni ada 1.618. Saya akan pasangkan dia dengan 1.88, bermakna 1.618 dengan 188 dia jadi satu zone lah. Okay. Selepas tu 2.618 pasangan dia dengan 2.88. Lepas itu 4.236 pasangan dia dengan 4.88. So result dia bila you dah setting, dia akan dapatkan satu measurement Fibo yang macam ni. Ini adalah 161 hingga 188. Ini adalah 261 hingga 188 dan yang ini 423 hingga 488. So kalau saya nak mudahkan you all, saya tukar kepada levels dan you all boleh nampak dengan jelas Ini adalah setting yang saya gunakan untuk menarik Fibonacci. Jadi selesai bab setting, now kita nak pergi kepada bab penarikan Fibonacci. Okey, penarikan Fibonacci ni macam saya cakap tadi, dia melibatkan price action yang terjadi. Dan sebelum kita nak bercakap tentang price action, kita kena aware. Dalam chart ni, banyak jenis price action yang ada ataupun banyak jenis movement yang ada. Itu kita cakap pada satu time frame. Bila kita buka kepada M30, lain pula bentuk dia. Kita buka kepada H1, lain pula price action dia. Okey? Jadi soalan yang common biasa saya dapat, Fibonacci ni nak guna kat time frame mana? Okey? Ini yang uniknya Fibonacci adalah apabila kita boleh guna dekat mana-mana time frame sekalipun Fibonacci ni. Tapi tunggu sekejap chart saya hang, saya pun tak tahu kenapa dia hang. Okey. Sekejap kita bagi dia ruang, mungkin tak tahu internet down ke. Okey. Okey, so persoalan dia kat mana kita boleh gunakan Fibonacci ni, mana-mana time frame boleh. Okey, mana-mana time frame pun kita boleh gunakan Fibonacci ni untuk kita dapatkan measurement. Okey, so tak kisah mana-mana time frame, yang penting apa yang you all kena faham, bila kita nak tarik Fibonacci, kita nak
kenal pasti 3 benda. Okey, cuma malam ni disebabkan kekangan masa kita tak boleh nak share 3 benda. Jadi saya akan share salah satu daripada 3 cara penarikan Fibonacci ni. Okey. Ada 3 benda ataupun 3 price action yang kita kena kenal. Okey. 3 yang kita kena kenal. Yang pertama, kita nak kena kenal engulfing. Okey. Ataupun saya suka panggil dia sebagai high quality engulfing. Ini saya percaya ramai orang dah tahulah. Engulfing ni adalah keadaan bila mana satu candle dimakan oleh satu candle. Kalau contoh candle bullish, kita tengok betul-betul candle bullish, ini adalah engulfing. Okey. Ini adalah engulfing untuk bullish. Kalau untuk bearish, kita boleh katakan macam daily ni lah. Yang daily ni, ini adalah bearish engulfing. Okay. So, ini poin yang pertama. Lepas tu, kita kena kenal lagi 2 benda yang saya namakan sebagai blending engulfing. Dan yang ketiga adalah sebagai dominant engulfing. Okay. Eja pun dah terbalik. Blending engulfing. Okay. So, malam ni kita nak cerita untuk nak bagi you all gambaran, kita nak gunakan engulfing high quality sahaja. Okay. Sebelum tu, saya masih online ke ataupun saya dah tak ada? Online, masih dengar. Online masih Okay. So, kita nak cerita tentang high quality engulfing. So, macam mana cara saya tarik guys? Okay, kat sini you all kena tumpukan perhatian. Okay. Bila kita dah tahu kat kawasan tu ada engulfing, contohnya kita ambil contoh dekat sini lah. Okay. Dekat sini. Kita nampak tau guys. Kita nampak dekat sini price turun. Dia turun, dia membentuk satu engulfing kat sini. Semua orang nampak benda yang sama. Ini adalah bullish engulfing apabila keadaan candle putih makan candle kuning. Okay. So, kita pun biarkan dia berjalan. Dia bernaik-naik ke atas. Yang kita nak tumpukan perhatian untuk kita boleh menarik Fibo, kita perlukan satu resistance terdekat untuk break. Jadi, dalam situasi ni, kita tengok dekat sini ada satu resistance. Kenapa kita namakan tu resistance? Kalau tengok candlestick tak nampak macam resistance pun. Sebenarnya dia adalah resistance apabila price membuat penurunan. Lepas tu kalau you all tengok dia ada candle putih. Lepas tu candle kuning. Bermakna dia dah membuat satu bentuk penurunan macam tu. Buktinya apa? Kita boleh pergi kepada line chart. Kita akan nampak benda yang sama. Jadi dekat sini kita panggil sebagai satu resistance. Okay? Dan resistance ni telah dipecahkan. Selagi tak ada resistance dipecahkan, selagi tu kita tak boleh tarik Fibonacci. Ini asasnya. Okay? So, bila saya tengok dekat sini ada satu resistance dipecahkan, bawah ni pula ada engulfing, automatically mata saya akan cari siapa yang pecahkan resistance tu. Dalam situasi ni kita tarik line merah ni ke kanan, kita dapati, oh inilah candle yang memecahkan resistance. Ini adalah candle yang memecahkan resistance. Jadi menggunakan candle yang apa ni? Menggunakan candle yang memecahkan resistance, saya akan menarik Fibonacci. Sekejap saya tak boleh nak lukis. Sekejap guys Dia tak keluar ikon tu lah. Okay, dekat sini tadi. So dekat sini saya lukiskan balik. Ini kita ada engulfing. Lepas tu kita ada satu resistance yang dipecahkan. So ini adalah resistance yang dipecahkan. Lepas tu kita kena kenal siapa yang pecahkan resistance. Oh, candlestick yang bullish Marubozu sebatang ni. Jadi menggunakan candle yang pecahkan resistance, saya akan tarik Fibonacci daripada shadow ke shadow. Shadow paling atas ke shadow paling bawah. Okay. So, dengan adanya measurement ni, kita boleh tahu. Kalau contoh you all dapat buy, tak kisahlah apa-apa teknik sekalipun yang you all guna. Kalau you all dapat buy, you all tahu nak exit dekat mana. Ini adalah kawasan pertama. Dan apabila zone ni pecah, nampak tak dia pecah dekat sini? Dekat sini dia dah membuat breakout. Dia akan ada tendensi untuk mencari zone kedua. Okay. So, ini zone kedua yang dia sampai lepas tu dia terus reject turun. So, bila you all faham tentang konsep Fibonacci ni, you all bukan hanya sekadar boleh measure, tapi kat sini juga boleh menjadi you punya entry point untuk mencari position yang bertentangan dengan arah. Contoh kalau market tengah naik,
Walaupun you all tak dapat buy dekat bawah, tapi you all boleh cari peluang kat mana nak sell. So itu cara saya gunakan Fibonacci. Asasnya adalah kita perlukan satu engulfing. Okay, saya recapkan kat sini. Kita perlu cari satu engulfing, buy atau sell tak kisah. Kemudian kita perlukan satu resistance atau support yang break. Okay, broken support atau resistance. Lepas tu kita boleh tarik Fibonacci. Terus apply Fibonacci. Okay. Saya tunjuk satu lagi contoh untuk nak bagi you all nampak. Kita tunjuk satu lagi contoh. Kalau satu contoh ni mungkin tak berapa sampai. Okey, tadi saya gunakan time frame daily. Now saya gunakan time frame, let's suppose saya gunakan M15. Okey, menggunakan konsep yang sama juga, kita nak try tarik Fibonacci pada time frame M15. Okey, sekejap. Okey, ni M15 Okey. Okay, so let's suppose saya nak measure guys, okay? Saya nampak gold penurun, dia buat penurunan tau kat sini. Dia buat penurunan. Jadi saya nak tahu, dia ni nak turun sampai mana? Dia mesti ada reason untuk dia nak turun sampai mana. Ada tempat landing dia, kan? So menggunakan Fibonacci lah kita akan cuba dapatkan tempat untuk berakhirnya penurunan gold ni. So nampak tak saya tarik dekat sini? Tapi saya dapat result, ini adalah kawasan pertama untuk sell. Kalau kata kita dapat sell, ini adalah tempat kita take profit ataupun kita cabut daripada market ataupun kita collect kita punya profit. Dan yang terakhir adalah di sekitar kawasan ini. Okay? Dia kena tak kena lah, tapi at least kita ada sedikit gambaran. Cuma kat sini dia bukan engulfing. Jadi saya tersalah contoh sebenarnya. Jadi kita cek satu lagi contoh last. Ini dia bukan engulfing. Silap. Saya nak tunjuk contoh engulfing tadi sebenarnya. Okey, katalah kita ambil kawasan ni. Okey, tumpukan perhatian dekat sini guys. Dekat sini kita ada engulfing, betul? Bearish engulfing, kuning makan putih. Kuning makan putih, betul? So kita pun menyelusurilah kepada belah kiri dia ni. Mana support terdekat in the break? Oh, ini support terdekat in the break. So kita pun ambil satu line, tandakan. Okey, dah ada dah. Dia dah break satu support, ini yang breakkan dia. Menggunakan Fibonacci kita akan tarik. Kalau tadi saya tarik daripada atas ke bawah untuk contoh buy, kali ni untuk contoh sell kita akan terbalikkan. Tarik daripada bawah ke atas. So, bila kita tarik, automatically kita akan ada point-point Fibonacci dekat bawah. Kalau saya tandakan point 161 hingga ke 188, ini adalah zone dia. Jadi, kita tengok adakah penurunan ni sampai dekat kawasan ni ataupun tidak. Okay? Kadang-kadang dia sampai, kadang-kadang dia tak sampai. Biasanya dia akan sampai, guys. So, dekat sini kita tengok dia membuat sharp turn. Bila dia sampai dekat kawasan 161, membuat reversal naik ke atas. Apa maksud dia? Bila kita sell dekat sini, okay, dan kita tahu cara tarik Fibonacci, mungkin you all punya sell dekat sini. Contohnya dekat sini ke, ataupun dekat sini ke, whatever lah. Tapi at least kita tahu, selagi dia tak sampai 161, selagi tu price belum ready untuk naik. Dia akan sentiasa turun untuk mencapai maturity dia, kematangan harga tu. Jadi saya pandang benda ni sebagai apabila dia cecah zon 161, penurunan ni dah matang. Bila dah matang, dia akan buat sama ada dia akan sideways untuk sambung turun ataupun dia akan buat reversal. Dalam konteks ni, dia buat reversal, naik ke atas. So, kita boleh ubah method yang sama. Kita boleh guna method yang sama tapi ubahlah cara penarikan. Sebab dekat sini kita ada engulfing, dekat sini kita ada satu break. Dekat sini dah ada break. So saya pun tariklah Fibonacci macam ni. So kita dapatlah pula, oh ending dia dekat sini. Nampak tak? Dekat situ dia turun dengan, kita adalah kita nak kata sharp sebab bukan saya nak educate you all untuk jadi sharp entry trader, bukan. Kita bukan nak, dalam trading ni kita bukan nak kejar sharp-sharp sangat. Cuma kita nak tahu tempat mana yang kurang risk untuk kita nak execute buy atau sell. Kita nak kena tahu benda tu. Kita nak kena kenal apabila price naik, bila dia sampai sini dia buat tak tanda sell? Tak ada. Okey, dia akan naik lagi. Dia buat tak tanda sell? Tak ada. Dia akan naik lagi. Sekat sini ada tak tanda sell? Dia turun, dia pecahkan support yang bawah ni pula. Macam ni. Saya lukis elok-elok dia pecahkan macam ni. So this is the sign of selling.
kita tarik lagi Fibo untuk dapatkan ending dekat sini. Macam tu. Okay. So, asas dia ialah kita perlukan engulfing, kita perlukan satu support atau resistance yang terdekat untuk break dan kita boleh tarik Fibonacci. Okay. Dan dia ada lagi dua kaedah yang mungkin you all boleh belajar. InsyaAllah ada rezeki nanti kita pujuk-pujuk A-Market supaya boleh adakan sesi lah untuk kita belajar secara berdepan. Mungkin A-Market ada orang kata apa, trading launch yang best ke kan? Ada Cikgu Adi? Mesti ada kan? Kita boleh usahakan. Boleh diusahakan. Dan dia akan jadi lagi seronok lah guys bila kita Betul. belajar benda ni dan macam-macam lah ilmu yang kita boleh dapat. Bukannya perlu saya ingatkan Fibo ni bukan teknik guys. Ini bukan teknik. Saya memanggil Fibo ni sebagai method, kaedah untuk kita faham chart. Bayangkan kalau tak ada Fibo agak-agak kita blank tak? Dia ni nak naik turun sampai mana? Kita akan blank guys. Kita akan jadi berteka-teki. Jadi bila ada Fibonacci, kita tak ada lagi teka-teki. Kita boleh nampak pergerakan market dengan jelas, dengan lebih baik. Sebab tu saya namakan akademi saya Third Eye Trader. Maksudnya kita nak initiatekan kita punya, apa orang kata, macam nak kata insting macam over sangat. Tapi realitinya memang bila you dah lama trade, dia akan ada insting. Dia akan tahu what is price doing, tapi tak boleh main teka. Dia, it must come dengan measurement dan it must come dengan solid knowledge, solid information, baik daripada sudut technical ataupun fundamental. Okay guys, so itu saja sharing untuk Fibonacci lah. Terima kasih. Alright, terima kasih Tuan Mr. Flaha Tuan Mr. Kamil di atas sharing ilmu pada belah malam ini, dan sekiranya anda semua tidak mempunyai apa-apa lagi soalan, dan kita akan lakukan lagi webinar seperti ini pada minggu hadapan, dan juga dengan speaker yang jemputan yang lain juga. Kita akan beri peluang kepada rakan-rakan di A-Markets untuk bekerjasama dengan kita juga untuk sesi webinar pada belah malam ini sepanjang musim Ramadan. Okey, jadi terima kasih kepada semua yang join, dan semoga kita jumpa lagi pada minggu hadapan, hari yang sama dan juga pada waktu yang sama. Dan untuk Mr. Flaha, terima kasih Tuan kerana sudi untuk menjadi speaker pada belah malam ini, dan mungkin selepas raya kita boleh plan something untuk physical event lah. Okey. InsyaAllah. Sama juga dengan saya untuk Cikgu Adi dan A-Markets. Terima kasih bagi saya ruang untuk memperkenalkan metod trading saya kepada umum. Semoga apa yang kita kongsikan malam ni ada manfaat untuk you all lah, insyaAllah. Betul. Alright. So, thank you semua yang join, dan itu sajalah sesi kita pada belah malam ini. Saya pun masih lagi di office kan. Okey. Nampak semangat tak semangat nak bagi korang ilmu untuk anda semua. Saya masih lagi berada di office sampai 10:30 malam ni. Alright. So, itu sajalah perkongsian untuk sesi pada kali ini, dan semoga kita jumpa lagi pada minggu hadapan dan juga di masa yang akan datang. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih dan selamat sejahtera guys. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Salam.